Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada sesi yang ke-105 pengajian. Siri yang ke-105. Pengajian bahasa Arab menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran Al-Karim. Okey. Kita terus masuk kepada Qamus Al-Quran. Huruf Fa, Qaf, Ra. Okey, Fa, Qaf, Ra. Nampak bila sebut Fa, Qaf, Ra di sini dia bagi kepada tiga. Satu faqrun, makna kefakiran. Satu lagi faqirun, orang yang fakir, sifat musyabbahah. Jamak ada plural adalah fuqara. Satu lagi faqirah, iaitu makna bencana. Okey. Al-faqru, faqrun digunakan empat cara tau. Yang pertamanya, ketika mana adanya keperluan hajat. Ada hajat keperluan yang daruriyah. Ada keperluan hajat yang daruri. Okey. Bila ada hajat keperluan yang daruri, itu dipanggil sebagai al-faqru. Dia adalah umum kepada manusia selagi mana di kehidupan dunia. Bahkan amun, umum juga lil mawjudat kulluha. Lil mawjudat kulliha, iaitu benda-benda yang ada kesemuanya. Sebab itu kita lihat Quran menyatakan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Suratul Fatir, juz 22 Suratul Fatir. Wahai manusia, kamu adalah fakir, iaitu fakir ni makna berhajat. Berhajat. Apa makna fakir? Fakir miskin. Fakir ni maknanya berhajat. Itu kita panggil wujudul hajah ad-daruriyah, iaitu ada hajat, ada keperluan. Bila mana Quran kata ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu adalah fakir, mana kamu ada hajat kepada Allah. Bila ke atas sifat inilah, sifat fakir inilah, maka Quran mengisyaratkan untuk menyifatkan manusia, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Okey. Kita lihat dalam suratul Anbiya ni. Page yang pertama juzuk 17. Ayat ke-8 muka surat 322. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami, iaitu Allah Ta'ala, tidak menjadikan mereka rasul-rasul ni suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Dan mereka juga tidak hidup kekal. Sebab manusia, bila nabi-nabi ni mereka pun makan. Mereka tak kekal, mereka pun akan mati. Nampak tak? Jadi menyifatkan al-faqir. Faqir ni ialah nabi. Nabi faqir, perlu kepada makan, berhajat kepada makanan. Okey. Kerana itu Quran menyifatkan manusia wa ma ja'alnahum. Manusia, sebab nabi pun manusia juga. Kemudian perkara pertama maksudnya ada hajat fakir ni. Yang kedua maksudnya adamul muqtanayat, iaitu orang yang tak ada simpanan, tak ada simpanan. Ini kita lihat dalam juzuk yang ketiga. Quran sebut. Page 2 lai satu muka surat juzuk ketiga. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Okey, lil fuqara, bagi orang-orang fakir. Okey, bagi orang fakir yang terkepung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhalang sebab apa? Mereka ni orang-orang yang 273 maksudnya apa? Lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah. Barang sedekah yang kamu sedekahkan untuk orang fakir yang terhalang usahanya kerana jihad. Mereka tak boleh tau nak kerja sebab mereka jihad. Jadi mereka fakir, mereka perlukan duit dan sebagainya. Yang menghalang mereka adalah jihad. Okey, lil fuqara alladhina uhsiru. Fuqara di sini adalah jamak kepada faqirun. Kemudian perkara yang ketiga adalah faqrun nafsi wa huwa apa ni? Asyarr. Iaitu kefakiran jiwa. Dia miskin jiwa. Sebab tu Nabi SAW menyatakan kadal faqru an yakuna kufran. Kadal faqru an yakuna kufran. Iaitu hampir-hampir kefakiran menjadikan seseorang itu kafir. Kadal faqru, hampir-hampir kefakiran itu an yakuna kufran, menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Sebab jiwa miskin, kosong jiwa dia. Al-ghina ghinan nafsi. Sebab itu Nabi SAW menyatakan apa nama ni, innamal ghina ghinan nafsi. Iaitu kekayaan sebenar. Laisal ghina an kasratil ardi. Bukanlah kekayaan itu yang banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Nampak Walakinnal ghina ghinan nafsi. Jelas? Man adimal qana'ata, siapa yang tidak ada sifat qana'ah, lam yufiduhul malu ghinan, maka harta tidak akan memberi faedah kepadanya kekayaan. Siapa tak ada sifat qana'ah, dia buat macam mana tak ada sifat rasa cukup. Jadi yang ketiga maksud fakir ni adalah miskin jiwa. Yang keempatnya adalah al-faqru ilallah, berhajat kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu yang mana Nabi alaihi salatu wassalam baca doa Allahumma aghnini bil iftiqar ilaik. Ya Allah, kayakanlah aku dengan keperluan aku kepada kamu. Wala tufqirni. Janganlah kamu memberi kefakiran kepadaku bil istighna anka, dengan tak perlu kepada kamu. Sebab kita sentiasa perlu kepada Allah. Dalam Quran ada sebut Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku ya Allah adalah fakir bagi apa yang kamu turunkan kepada aku daripada kebaikan. Fakir, perlukan Allah. Itu semua empat wajah kemiskinan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jelas perbincangan kita pada pagi yang mulia ni, itu kita bincangkan mengenai dengan perkataan faqir. Faqirah maknanya dahiyah, iaitu balak bencana.
Okey. Seterusnya kita lihat apa lagi hari ini, iaitu perkataan, ada perkataan iaitu dipanggil faqafha. Faqiha yafqahu makna faham, faqih makna faham. Tafaqqaha makna berusaha untuk memahami. Tuan-tuan lihat al-fiqhu. Fiqhu fiqh. Fiqh tu ilmu untuk faham lah. Tak boleh terjemah je. Okey, faqiha yafqahu. Nampak? Huwa tawassul ila ilmin ghaibin. Sampai kepada ilmu yang ghaib, bi ilmin syahidin, dengan pengetahuan. Dia lebih khusus daripada ilmu. Bila sebut fiqh ni, fiqhu, faqiha yafqahu, makna dia lebih khusus daripada alima yang alamu. Faqiha yafqahu, dia lebih faham berbanding dengan alima yang alamu. Alima yang alamu pun faham juga, tahu juga. Tapi dia umum. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dalam surah apa tu? Surah An-Nisa, 4 line plus 1 page ayat bawah sekali tu, second last. Tuan-tuan lihat. Yafqahun. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik tak faham. Juzuk yang ke-11, tuan-tuan buka 1 line 2 3 line plus 1 page. Bukan 3 line, dah 2 line plus 1 page, 2 line. Tuan-tuan akan lihat juzuk 11 2 line plus 1 page ayat bawah sekali. Diceritakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Yang mereka yang nak faham agama, nak belajar, berusaha untuk faham. Okey. Cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Terus kita pada slot apa? Dipanggil slot tadabbur Al-Quranul Karim. Pada hari ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat slot tadabbur ni, kita dalam bab apa? Al-zikru wal hazfu. Al-zikru wal hazfu, iaitu sebut ataupun dibuang perkataan tu. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke berapa? Sekarang ni kita nak sebut tentang, ada disebut ismul mausul, ada yang dibuang ismul mausul. Apa itu ismul mausul dalam Al-Quran? Ismul mausul dalam kitab Nahwu. Ismul mausul dalam kitab Nahwu ni ma, man, alladhi, lagi apa lagi? Allati, alladina, allati. Itu semua adalah ismul mausul. Boleh Sekarang ni, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita nak tengok kadang-kadang disebut, kadang-kadang tak disebut. Tuan-tuan lihat dalam surah Taha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat yang ke-6 Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 2 kali tu ma tu. Ma tu 2 kali dia ulang. Lahu ma fis sama, kemudian wa ma fil ard. Ma lagi 2 kali ulang ma. Betul, ma tu ismul mausul lah tu. Mengulangi ismul mausul sebanyak 2 kali. Kadang-kadang disebut sekali dalam suratul Baqarah ayat yang ke-116. Lahu ma fis samawati wal ard. 116 surah Baqarah. Ayat kursi ke apa? 116. Ayat kursi Bukan. 116 muka surat 18 ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Nampak? Bal lahu ma tersebut sekali je. Dia tak sebut 2 kali.
Ma. Tak sebut 2 kali Okey. Dalam suratul Ankabut ayat 52, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Taala mengetahui apa yang di langit dan juga di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Taala mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi. Tak letak 2 kali pun. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tak letakkan wa ma fil ard, ma sekali ya ismul mausul. Itu dalam suratul Ankabut ayat 52. Sama juga dalam suratul Hasyr ayat pertama, juzuk 28. Suratul Hasyr Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ulang 2 kali. Ma. Satu tempat lain suratul Hadid ayat pertama juga, tapi tak ulang 2 kali pula. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ulang juga 2 kali Suratul Hadid dia ulang ke 2 kali? Tengok. Juzuk 27. Surah 28. Hadid, Al-Hadid, suratul Hadid. Suratul Hadid ayat pertama tak ada, ma dia sekali je. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Suratul Hasyr juzuk 28 baru 2 kali. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nampak tak? Ini semua menjadi persoalan tau. Sebab apa dia letakkan ma sekali, semua masa kadang-kadang 2 kali. Tak dapat tidak perbincangan ni sebut dan juga tak sebut dibuang. Secara khusus dalam Quranul Karim, itu adalah a'lal kalam, kalam yang tertinggi lah. Kita lihat sebahagian di kalangan mereka menyebut ta'ammal, perhatikan apa yang pada Tanzil Al-Aziz ayat Quran, man fis samawati wal ard, man fis samawati wa man fil ard, diulang 2 kali. Begitulah man, ma macam tu. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga perempuan, yang pertama sekali perlu tahu, bila diqasadkan, diniatkan dengan tansis, makna secara personal, satu, semua sekali kena. Itu kita letakkan ismul mausul, diletakkan ismul mausul. Kalau kita lihat dalam surah Yunus, penafian syuraka, sekutu-sekutu yang mereka menjadikan syuraka ni, sekutu-sekutu ni sebagai berhala Tuhan mereka di permukaan bumi. Surah Yunus. Ada tak surah Yunus kita bincang? Tak ada lagi surah Yunus. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. InsyaAllah ta'ala kita akan bincang. Surah Yunus ada man fis samawati wa man fil ard. Tuan-tuan lihat, tengok surah Yunus. Kalau ada juzuk yang ke-11. Ada juzuk 11. Mungkin di mana tu? Ayat ke-66. Muka surat 216. Ayat 66. Nampak? Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah siapa yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan tidaklah mengikuti orang-orang yang mereka menyembah menyeru selain daripada Allah sebagai sekutu. Orang yang menyeru selain daripada Allah sebagai sekutu, mereka tak nak ikut. Tak ikut.
Ha. Jadi maknanya dalam surah Yunus diulang 2 kali tau. Diulang 2 kali. Man. Ayat 66. Dalam ayat kursi, sebab apa diulang man? Nak bagi tahu milik Allah setiap makhluk yang ada satu persatu di bumi, satu persatu di langit, semuanya milik Allah. Nak sebut tu. Kemudian tengok ayat kursi juzuk yang ketiga, page yang pertama sekali. Tuan-tuan nampak muka surat 42 ayat 255. Ayat kursi wala yuhitun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ulang 2 kali tu ma tu. Ismul mausul. Ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, kita tengok pula tak disebut ismul mausul melainkan sekali mengisyaratkan kepada qasdul jins. Maksudnya qasdul jins. Iaitu kita panggil jenis tu. Yang dimaksudkan jenis tu. Dan juga untuk mengambil ihtimam, mengambil berat. Maksud daripada ayat tu. Dalam surah Ar-Rahman. Maksud daripada ayat surah Ar-Rahman adalah nak menunjukkan ketinggian kekuasaan Allah. Dan juga ilmu Allah. Kekuasaan ketinggian Allah dan juga ilmu Allah. Itu nak menunjukkan dalam surah Ar-Rahman, sebab itu tidak diletakkan ma 2 kali. Kita lihat di 27. Juzuk 27 ayat 532. Muka surat 532 surah Ar-Rahman. Ayat yang ke 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Memintalah kepada Allah siapa yang ada di langit dan juga bumi. Ayat 29 Okey. Nak menunjukkan sentiasa minta kepada Allah, makhluk di langit di bumi semua minta kepada Allah. Nak menunjukkan tingginya kekuasaan Allah dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab Ismul Mausul ni. Dia panjang dia panjang, dan insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang, dan saya terus serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong yang akan mengendalikan majlis insya-Allah taala. Aku ada weh. Aku ada. Belakang tidak. Dekat sangat tak? Sana je. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita
Iaitunya latihan menggunakan kitab warna merah ni. Latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan latihan muka surat 76. Muka surat 76. Di sini kita dah dibagi tanda mana saja fi'il majhul atau kata kerja pasif. Dan kita kena mencari naib fa'il dari setiap fi'il majhul ni. Okey. Jadi ayat yang muka surat 76, sila tuan-tuan dan puan-puan buka. Ini surah Al-Baqarah ayat 246. Saya bacakan dulu. Ni ayat dia, dan yang dalam kitab ni ayat yang ayat dia tu tak lengkap. Dia mulai daripada qala hal asaitum. Sebenarnya ada ayat sebelum dia. Okey, saya baca yang full. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i ya bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Okey. Cuba betulkan sikit kamera dia, Fes. Okey. Sikit ke depan sikit. Sanakan sikit, tengahkan. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, dah, sudah. Okay. Jadi kalau dalam kitab ni dia mulai daripada qala hal asaitum. Qala hal asaitum. Jadi qala hal asaitum. Qala hal asaitum maknanya dia berkata hal asaitum. Mungkin apabila kamu in kutiba alaikumul qital. Di hal asaitum, asa ni boleh makna dia mungkin, boleh makna dia boleh maknanya mungkin, ataupun berharap pun juga boleh menjadi makna semoga. Boleh kita cari dalam Al-Quran. Boleh juga dalam kamus kata dasar. Dia boleh makna asa tu boleh dimaknakan semoga. Okey. Cuba cari ya. Sini ada asa. Sekejap. Okey, ada mudah-mudahan. Muka surat 151. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari ya. Mudah-mudahan qala hal asaitum. Dia berkata mudah-mudahan kalian, atau jika atau mungkin juga boleh dimaknakan. Jadi dia berkata atau nabi di sini ni nabi berkata jika diwajibkan atasmu jadi jika, jadi boleh juga makna dia tak boleh juga, tak payah juga dimaknakan okey, in kutiba alaikum. Jadi kita fokus sajalah kepada latihan dia. In kutiba alaikumul qital. In kutiba alaikumul qital. Kutiba, jadi qala hal, ada, dia berkata hal, adakah asaitum, jikalau kamu berharap, ataupun di sini mungkin kamu, boleh juga makna mungkin kamu, in asaitum,
In kutiba alaikum, jikalau kutiba alaikumul qital. Kutiba, kutiba ni kita nak cari naib fa'il dia. Jadi kutiba ni adalah fi'il majhul. Fi'il majhul atau pasif. Jadi dia ni pasif atau majhul. Fi'il majhul atau pasif. Kalau maklum dia apa? Maklum dia adalah kataba. Saya ni Zat, fadlikum tahmil al-mirwah ila huna. Harjudan. Okey. Afwan Zat. Harjudan huna. Huna. Okey. Jadi ini kutiba ni fi'il majhul. Maklum dia apa? Kataba. Okey. Kutiba makna dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar boleh cari saja yang kataba. Kata dasar dia kaf, ta dan ba. Makna dia menulis. Ada juga makna dia mewajibkan. Okey. Jadi kalau kutiba yang sini ni diwajibkan atau ditulis. Lalu apa yang kita cari lagi? Kita menjumpai fi'il majhul. Lepas tu kita kena cari naib fa'il dia. Jadi fi'il majhul kena cari naib fa'il dia. Di sini dah ada kutiba. Mana diwajibkan al-qital ke huwa. Jadi kalau kutiba ni yang mana naib fa'il dia? Adakah naib fa'il dia mustatir huwa ke al-qital? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tulisan di sini ni kutibal qitalu alaikum sebenarnya. Tapi di yang alaikum ni diawalkan, ditakdimkan. Al-qital ni diakhirkan, ditakhirkan. Okey. Jadi yang mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah al-qital. Ini naib fa'il dia. Dari segi makna pun kita boleh tahu. Diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan adalah al-qital. Al-qital ni makna dia apa? Membunuh. Makna dia membunuh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun makna dia adalah ni 246 makna dia adalah membunuh, al-qital. Atau berperang. Okey, berperang. Ini naib fa'il dia. Naib fa'il dia selalu rafa'. Sini dah rafa' dah dengan dhammah. Okey. Kenapa tak ala saja? Kenapa tak ala ni saja jadi ala dengan kum ni ya? Kenapa tak dia? Sebab kan ini huruf jar dengan isim majrur. Kenapa tak huwa pula? Sebab itulah ada kita cakap hari tu, dia ni sama macam fi'il. Kataba, contoh kataba Muhammadun. Ataupun Muhammadun kataba. Atau dia ad-darsu kutiba. Kutiba ad-darsu. Ni naib fa'il semua ni. Ni fa'il, ini fa'il. Kalau yang bawah ni ni bukan fa'il lah, sorry. Fa'il dia, sekejap. Yang ni naib fa'il. Okey. Kita tengok sekarang. Kalau kataba ada fa'il dia, ni fa'il dia. Nampak fa'il dia. Kalau kataba yang kedua, fa'il dia mustatir. Mustatir huwa. Kalau naib fa'il yang pertama, dia pun juga mustatir juga. Sama macam fa'il mustatir huwa. Kalau yang kedua ni, dia naib fa'il dia nampak dia. Ni naib fa'il dia, yang ad-darsu. Jadi kita boleh ambil pelajaran bahawasanya kalau dia kataba ataupun macam kutiba, kadang-kadang naib fa'il atau fa'il dia nampak macam ni. Kalau sini ni Muhammad, kalau sini ni ad-darsu. Tapi kadang-kadang dia tak nampak. Kataba dengan kutiba tak ada fa'il dengan naib fa'il dia, tak nampak.
Macam tu kan kutiba ni, kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang dia tak nampak. Jadi di sini ni, kenapa tak pakai huwa? Sebabkan selepas dia ada ismun yang marfu'. Jadi selagi ada ismun yang marfu' yang boleh jadi naib fa'il ataupun fa'il, inilah jadi naib fa'il atau fa'il dia. Kalau huwa ni tak boleh lagi. Jadi kalau tak ada al-qital sini, barulah huwa sebagai naib fa'il dia. Mungkin ada tuan-tuan atau perempuan yang terkeliru, mungkin menganggap huwa sini ni. Sebab tak ada kan isim marfu' selepas dia. Tapi bukan huwa. Kita kena tengok dulu ismun yang marfu' selepas tu. Ternyata ada al-qital. Dari segi makna pun kita boleh tahu telah diwajibkan ke atas kamu al-qital, iaitu berperang. Di sini ni in kutiba alaikumul qital, jikalau diwajibkan ke atas kalian berperang, alla tuqatilu. Alla tuqatilu. Ini bukan kata kerja majhul, bukan fi'il majhul. Sini ni ini fi'il ma'lum. Maksud dia apa? Tidaklah kamu berperang. Tidak berperang. Okey, kita cari lagi yang mana yang majhul dia. Sini dah ada ukhrijna. Wa qad, dan telah. Okey, saya tutup yang ni yang Sawadam ini Okey, wa qad ukhrijna. Min diyarina. Okey, kita masukkannya saja. Okey, wa qada, dan qada. Qad ini makna dia ini qad ni adalah ini untuk taukid, untuk mentaukidkan. Jadi kalau selepas dia fi'il madi, qad ni bermaknakan taukid, sungguh. Macam dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sana tu ada dua tu taukid dia. Lam dengan qad. Macam tu juga di sini. Qad sini taukid, sungguh. Okey. Okey, sungguh. Sekarang fi'il yang majhul dia mana? Yang ni Ini majhul. Dalam latihan tu ada. Jadi naib fa'il dia apa? Na ke nahnu. Okey. Ukhrijna. Yang mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia kalau kita buat macam ni, inilah naib fa'il dia. Ni naib fa'il dia. Naib fa'il dia yang na ni ukhrijna. Wa qad ukhrijna. Okey, sebelum kita nak cari makna, kita kena tahu dulu ukhrij ni apa bentuk aktif dia. Kita kena tahu bentuk aktif dia. Ukhrij ni bentuk aktif dia adalah akhraja. Kalau diubah jadi pasif maka jadi ukhrija. Ukhrija. Bentuk aktif dia adalah akhraja. Apa wazan dia ni? Wazan dia adalah af'ala. Jadi kata dasar dia apa? Kata dasar adalah kha, ra dan jim. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar. Cari pada kha, ra dan jim. Okey. Dan kata rujukan dia apa? Kata rujukan dia akhraja. Jadi jangan cari terus ukhrij. Jangan cari ukhrija, tak akan terjumpa. Kena cari pada yang aktif dia. Dah terjumpa? Maka mungkin tuan-tuan dan puan-puan menemukan makna dia adalah mengeluarkan. Kalau akhraja, mengeluarkan. Kalau ukhrija, dikeluarkan. Dan sungguh dikeluarkan. Siapa atau apa yang dikeluarkan? Itu kita cari naib fa'il dia. Kita pun bertanya-tanya, siapa atau apa yang dikeluarkan? Naib fa'il dia apa?
Naib fa'il dia na. Na ni apa makna dia? Kami. Jadi makna di sini adalah dan sungguh kami telah dikeluarkan. Kami dikeluarkan, telah dikeluarkan. Jadi yang na sini ni sebagai naib fa'il. Maknanya apa? Naib fa'il dia adalah nahnu. Jadi makna dia adalah nahnu. Tapi bukan nahnu ni sebagai naib fa'il dah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan jawab pula di sini. Ukhrijna ni naib fa'il adalah nahnu yang ba. Yang ba ni bukan yang ba tu. Tapi yang mana? Ya itunya yang hamzah atau yang alif ni ya, iaitu yang na. Jadi na ni sebagai naibul fa'il. Cuma memang makna na tu adalah nahnu. Okey. Jadi ukhrijna, dan kami telah dikeluarkan min diyarina, dari rumah-rumah kami. Okey. Falamma kutiba alaihimul qital wa tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tak ada lagi fi'il majhul lah. Okey. Kita masuk kepada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Wattaqu. Wattaqu, dan bertakwalah ataupun dan takutlah. Yauman turja'una, hari turja'una, hari yang kamu turja'una. Turja'una. Okey. Ini ya. Ini majhul, turja'un. Ini majhul. Ini kata kerja majhul. Dah bagi tanda dalam kitab dah. Okey. Ini kena pisahkan waw dengan nun. Jadi turja' dengan waw dan nun. Yang ini maknanya dia ini majhul. Tapi ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Okey. Majhul. Fi'il maklum dia apa? Atau yang part aktif dia apa? Aktif dia adalah tarji'u. Atau kata kerja dia raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Tarji'u. Sebab tu sini berubah jadi turja'u. Turja'u. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari makna dia, kena cari rujuk kepada yang ni ya. Kepada yang bentuk aktif dia. Dan bentuk aktif itu pun kena yang fi'il madi. Kena fi'il madi ya. Jangan cari yang sini. Yang tarji'u tak akan terjumpa. Kata dasar dia apa? Ra, jim dan ain. Senang cari kata dasar. Okey. Okey. Turja'un. Maknanya apa kalau tuan-tuan perempuan cari? Ada yang dah cari? Maknanya adalah dikembalikan. Kalau raja'ah, kembali. Kalau turja'un, dikembalikan. Okey. Jadi, sekarang pun kita bertanya. Apa atau siapa yang dikembalikan? Maknanya kita kena cari naib fa'il dia. Yang mana naib fa'il dia? Iaitunya waw ni ya. Yang waw ni. Ini naib fa'il dia. Bukan yang nun. Okey, yang waw. Waw ni apa maknanya? Kalian, antum makna dia. Antum makna dia. Jadi waw ni sebagai naib fa'il. Ni naib fa'il dia. Makna naib fa'il yang waw ni apa makna dia? Iaitunya kalian. Jadi makna di sini ni wa turja'una. Yauman turja'una, hari di mana kamu atau kalian dikembalikan fihi, kepadanya, dalamnya. Dikembalikan. Okey. Yang nun ni jadi apa dia? Nun ni apa nama dia? Nun tu adalah alamat rafa' dia. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada belajar ikut pengajian kita pagi tadi, ini nun ni ini sebagai alamatur raf'i. Tanda rafa' dia. Tidak kalau tadi belajar kan mungkin ada belajar tadi al-af'alul khamsah.
Inilah dia salah satu daripada al-af'alul khamsah. Okey. Okey. Jadi jawapan di sini ni apa? Waw. Naib fa'il adalah waw. Okey. Lepas tu nombor 4. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian tuwaffa. Tuwaffa kullu nafsin. Kemudian tuwaffa kullu nafsin. Tuwaffa ini kata kerja pasif dia. Tuwaffa. Apa? Ini pasif, ini majhul. Jadi apa yang maklum dia atau aktif dia? Aktif dia apa ni? Tuwaffa, iaitunya tawaffa. Tawaffa ya tawaffa. Ya. Tawaffa ya tawaffa. Wazan dia ini adalah tafa'ala. Kalau tak silap saya pun kita pernah berbincang yang ini ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Okey. Dari sini ni kita tahu kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah waw, fa dan ya. Ini kata dasar dia. Ya Ustaz Sultan dah. Okey. Jadi kata dasar dia waw, fa dan ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari pada kata dasar waw, fa dan ya. Kata rujukan dia apa? Yang fi'il madi yang aktifnya bukan yang ini. Yang aktif ni tawaffa. Maka akan terjumpa. Maknanya apa? Makna dia adalah mematikan. Mematikan. Jadi kalau sini ni tuwaffa dimatikan. Okey. Summa tuwaffa, kemudian dimatikan. Kalau bahasa dalam kitab ni apa makna dia? Kita cari dulu sekejap. Dalam kitab ni apa makna? Sama juga. Sekejap saja cari ni. Dalam kitab muka surat 203, mewafatkan bahasa ya, mewafatkan. Tawaffa tu mewafatkan. Tapi kalau tuwaffa diwafatkan. Diwafatkan. Sekarang kita bertanyalah, apa atau siapa yang diwafatkan? Maksud dia apa naib fa'il dia? Atau siapa naib fa'il dia? Yang mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah, kita tengok selepas dia ada ke tak ismun yang rafa'? Ada. Ini dia. Ini dia ismun yang rafa'. Kullu ni kan rafa' ni, dia ismun. Maka ini ni boleh sebagai naib fa'il. Jadi di sini ni maksud dia apa? Kemudian summa tuwaffa kullu nafsim. Kemudian diwafatkan. Siapa yang diwafatkan? Setiap nafsin, setiap orang diwafatkan. Jadi ini sebagai naib fa'il. Setiap orang diwafatkan, setiap bernafas diwafatkan. Maka sahabat wahum la yuzlamun. Wahum la yuzlamun. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, tak ada. Kemudian wahum la yuzlamun. Okey. Wahum la yuzlamun. Okey. Dalam kitab ni pilihan dia adalah waw dengan hum. Waw dengan hum. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih yang hum, salah lah ni. Sebab hum ni sebelum daripada fi'il. Tak boleh. Naib fa'il mesti selepas dia. Ataupun selepas dia ni. Mesti macam tu. Tak boleh sebelum. Okey. Jadi salah kalau hum. Jadi apa sini ni? Wow. Kalau kita nak cepat dia jawab macam tu lah. Wow jadi naib fa'il dia.
Cuma kita nak tahu secara detail yuzlamun, ni kena bagi ni. Jadi waw dengan nun lah sebagai naib fa'il dia. Naibul fa'il. Okey. Yuzlam ni, ini fi'il majhul dia tuan-tuan dan puan-puan. Ni majhul. Apa yang aktif dia? Itu majhul. Aktif dia apa? Aktif dia adalah azlama yuzlimu. Zalama yazlimu. Boleh kita cuba cari dalam Al-Quran, dalam kamus kata dasar, cari yang di zat, lam dan mim. Boleh kita cari. Jadi ini pada muka surat yang zat zat ni sangat sedikit 146. Muka surat 146. Zalama yazlimu. Jadi aktif dia adalah yazlimu. Yang aktif dia adalah yazlimu. Aktif dia yazlimu. Ni aktif dia. Ni boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk pada muka surat 146. Yazlimu. Zalama yazlimu. Maknanya apa? Menzalimi. Jadi yazlimu maknanya menzalimi. Kalau yuzlamu maknanya apa? Dizalimi. Jadi ini kata fi'il mudhari' adalah yang aktif dia yazlimu. Nak rujuk pada kamus, tengok fi'il madhi dia. Apa fi'il madhi dia? Zalama. Zalama yazlimu. Maknanya menzalimi. Kalau sini ni dizalimi. Wahum la yuzlamu. Dan mereka tiadalah. Sini ni la, sini makna dia nafiah, menafikan tiada. Yuzlamun, tidaklah yuzlam, dizalimi. Jadi kita bertanya sekarang, siapa atau apa yang dizalimi? Yang dizalimi apa? Yang waw ni sebagai fa'il kan? Jadi waw ni maknanya apa waw ni? Ini adalah simbol untuk hum. Simbol untuk hum. Jadi dan tidaklah mereka dizalimi. Mereka dizalimi. Jadi hum ni kan makna mereka dizalimi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan terus sebut, ustaz naib fa'il dia adalah hum. Bukan, salah. Naib fa'il dia apa? Yang waw ni naib fa'il dia. Memang naib fa'il yang waw ni makna dia sama juga macam hum. Maknanya mereka juga. Tapi dalam kaedah, kita kena tunjuk yang waw ni sebagai naib fa'il, bukan yang hum. Okey, jangan sampai tersilap tuan-tuan dan puan-puan. Itulah sedikit perkongsian kita pada pagi hari ini, iaitu latihan pada muka surat 76. Ada 5 soalan dan di sini ada 5 kata kerja majhul atau fi'il majhul, dan kita alhamdulillah dah menyelesaikan dan mendapatkan naib fa'il untuk setiap yang majhul ni. Yang pertama kutiba. Apa naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah al-qitalu. Lepas tu ukhrijna, naib fa'il dia adalah na. Yang bawah tu turja'una, naib fa'il dia apa? Iaitunya waw. Kemudian yang nombor 4 tuwafa, naib fa'il dia apa? Kullu. Nombor 5 yuzlamun, naib fa'il dia adalah waw. Okey. Alhamdulillah. Dan insya-Allah esok hari Rabu, mungkin saya tak ada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hari Rabu mungkin Ustaz balik saja sebabkan saya ada kelas di UIA. Jadi hari Rabu mungkin saya tak ikut dalam live, ataupun mungkin nanti kalau saya sempat live, saya akan live bersama ataupun berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah esok ke atau hari Khamis kita akan teruskan latihan muka surat 77. Jadi sebelum kita berkongsi, sebelum kita ikut live, sila tuan-tuan atau puan-puan membaca muka surat 77 ni. Baca dulu atau jawablah terlebih dahulu. Nanti masa kita berkongsi, tuan-tuan dan puan-puan tak terkejut lagi. Dah ada persiapan sebelum perkongsian kita dimulai. Itu saja perkongsian kita mengenai latihan kaedah kata dasar pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan terima kasih banyak atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan semua mendengarkan ataupun menyaksikan perkongsian kita. Dan jika tuan terlepas daripada live pagi ini, sila boleh juga tengok pada YouTube channel kita
di channel Pusat Ilmu At-Taqwa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Saya minta maaf atas segala kesilapan dalam perkataan ataupun perbuatan saya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.